Salam geng, racun kali ni rasanya korang pun tahulah apa yang kita akan unboxing. Kalau korang tahu dekat title tu, dekat sini kita ada Valve Steam Deck. Boleh kata ini lebih kurang macam sebuah konsol PC gaming mudah alih, yang mana korang boleh main game PC tu dekat dalam ni dan korang boleh bawa dekat mana-mana lah. Since dia ni macam mudah alih, handheld macam yang korang main dekat Nintendo Switch macam tu. Memang best gila tau. Semua game AAA korang boleh main dekat sini. Korang nak main GTA ke kan, korang nak main Cyberpunk ke apa ke, sumpah gila, saya pun dah excited gila sebab barang ni, Steam Deck ni, boleh kata lebih kurang hampir setahun juga saya pasang niat nak beli. Susah nak dapat lah sebab dekat pasar Malaysia dia tak official tau. Finally nak jadikan cerita, rezeki saya dah pun ada dekat tangan saya sekarang ni. Lepas ni saya akan inform kat korang kan macam mana pengalaman dia, macam mana saya dapat dan cara saya beli tu. So kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Macam biasa, kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing dulu. Yang mana kalau korang perasan, sebenarnya kotak ni memang dah pun terbuka lah. Yang mana saya dah pun buka awal sebab ada benda yang saya kena check. Tapi tak apalah, at least korang boleh tahulah kan apa je yang ada dalam kotak ni. So kita akan buat quick unboxing je dekat sini. So di bahagian hadapan ni, korang akan nampak kotak dia macam ni tau. Actually, first impression masa saya dapat je kotak Steam Deck ni kan, saya macam agak terkejut tau. Once saya buka, rupanya kotak yang korang nampak macam kotak korang nak post barang ni, actually ini adalah kotak yang korang akan dapat bila korang beli Steam Deck tu sendiri tau. So dekat sini clear. So di bahagian hadapan ni korang akan nampak address. Yang ni bukan alamat saya tak duduk dekat US. So dekat bahagian sisi lain korang akan nampak yang paling menarik, dekat sini ada beberapa logo. Yang ni paling menonjol tau. Saya tak pernah lagi jumpa kotak ada ikon macam ni. Korang nampak ada love bagai. So dekat sini ada logo Valve, which is pembuat Steam Deck tu sendiri. So jom kita buka dan tengok macam mana kan. Untuk buka kotak ni korang kena tolak macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. So korang akan nampak macam ni dalam dia. Itulah dia geng. So ini yang korang akan dapat dalam kotak tau. So first kali korang akan nampak ada something macam satu lagi lapisan dekat sini. Dia tulis attention, lepas tu ada banyak bahasa. Dekat sini korang akan nampak lah ada beritahu untuk cocok plug dan ada power button. Okay, di bahagian sisi lain dekat sini ada rekaan sebenar Steam Deck. So dia just macam highlightkan ada 2 button tau. So dekat sini quick access dan juga ada button Steam Deck untuk korang access semua game Steam korang. Dan di bahagian bawah ni of course Steam Deck ni juga dia support memory card tau. So korang boleh tambah lagi external memory pakai dia punya SD card lah. So korang boleh pakai lah mana yang korang ada tu kan. Next, apa lagi ada dalam kotak? Dekat sini kita ada 2 benda. Satu Steam Deck, satu lagi yang ni of course dia punya adapter tau. So jom kita tengok macam mana rupa adapter kat sini. Okay, kita akan buka sekarang. Yang mana macam korang tahu unit assembly ni unit US. So adapter ni bagi ni 2 pin tau. Korang kena pakai macam aksesoris tambahan. Dia punya plug dekat sini. So dia punya kabel ni jenis USB-C. Tak silap saya 45 watt lah dekat sini. Alright, so kita tak tepi. Next, dalam ni lagi korang akan dapat ada manual. Yes. Dan terakhir, ini yang kita nanti-nantikan geng, Steam Deck kita. So di bahagian hadapan ni korang akan nampak dia ada tulis your games are going places. So something ada macam Steam Deck punya logo, Valve punya logo dekat belakang, tak ada apa. Alright, kita akan buka dulu lapisan awal. Ini yang kita nanti-nantikan. Ini yang para gamer nantikan, yang saya dah lama idam-idamkan konsol ni geng. Kita ada Steam Deck tau. Okay, so agak menarik lah sebab once korang beli je Steam Deck ni, korang terus dapat dia punya hard case dekat sini. Nice. Okay, so demi quality ni nampak premium. Dekat sini rasanya tak ada macam branding Steam Deck ataupun Valve. Di bahagian atas kan ada macam ni untuk korang pegang. Ok, so dekat bahagian belakang ni saya perasan ada something ni. Mungkin untuk korang letak adapter tau. So kita try. Ok. Oh ya, betul lah tu. So mudah lah untuk korang bawa ke mana-mana, adapter tak kat belakang. Tapi korang kena hati-hati jangan hilang sebab dia just macam ni je. Alright, so macam mana agaknya rupa dia. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka sekarang. Ok. Alright, so kita dah pun buka tau. Korang dah ready belum? 1, 2, 3. Lama geng. Nice gila. Inilah dia kita punya rekaan sebenar Steam Deck. Kita letak tepi dulu. Kita nak tengok lagi dalaman dia punya carry case ni. So dekat sini macam korang nampak, dia ada something strap untuk korang senang buka. So dia punya placement tu nampaknya memang sangat-sangat nice. Memang tak macam rosak lah korang punya button apa semua. So ini je dalam kotak. Kita akan letak tepi. Okay, kita akan beralih kepada Steam Deck kita geng.
Selepas saya unboxing actually, saya macam teruja lah. Yang mana kan, macam korang nampak, saya tak expect kalau Steam Deck ni, konsol ni, size dia tu agak besar, lagi besar daripada Switch OLED. Saya tak expect lah. Before ni saya just tengok Steam Deck ni dekat dalam gambar, dekat dalam YouTube, saya tak expect kalau besar macam ni. Once kita dah pegang betul-betul, kita dah tengok dengan mata sendiri, kalau compare dengan Nintendo Switch OLED memang jauh lagi besar dan jauh lagi berat. Tapi actually berat size dia tu memang ada sebab, macam korang nampak. Untuk Steam Deck ni lagi best sebab ada banyak function ataupun ada banyak button. Dan untuk dia punya size deck sini, kalau korang nampak lah dekat bahagian sisi ni kan, korang akan nampak macam ni, dia ada pemegang tau. So bila korang guna untuk long term punya session tu, memang tak sakit, tak penat tangan berbanding saya pakai Nintendo Switch OLED. Actually untuk Steam Deck ni sendiri, saya punya pengalaman pun tak lama lah, tak sampai sehari lagi saya dapat. Tapi saya dah try lah beberapa benda, saya dah try main game, saya dah try explore kan. Ok, so kita akan cuba tengok lah selebih detail apa je yang ada dekat sini, button-button. So macam yang korang nampak dekat sini, di bahagian sisi kanan dia ada button X, Y, A, B. Button ni macam biasa je feel dia plastik. So dekat sini kita ada dual thumbstick. Pun rasanya sedap. Dia memang ngam-ngam dengan jari saya. Just nice. So di bahagian atas ni ada button menu, ada button view, ada D-pad. Dan yang special untuk Steam Deck, dia ada dipanggil trackpad tau. Fungsi dia macam yang korang tahu, untuk Steam Deck ni dia ada function yang special yang mana korang boleh masuk kepada desktop mode tau. So bila korang masuk kepada desktop mode tu, bila korang pakai ni, dia lebih korang macam cursor macam mouse. Dia akan ada macam haptic vibration bila korang guna tau. Lain lagi kan, kalau korang nak pakai, korang nak masukkan Windows dekat Steam Deck pun lagi better, lagi ok. Tapi depend pada korang. Tapi secara default tu dia just pakai Linux lah, tak silap. Lepas ni kita explore. Dan button yang paling penting dalam Steam Deck ni, of course kat bahagian bawah ni ada dua button. Button quick untuk notification, dan juga ada button Steam untuk korang access semua game Steam korang. Di bahagian bawah ni korang akan nampak ada dia punya speaker, dual speaker. Dekat bahagian bawah ni korang akan nampak juga ada lubang untuk masukkan SD card. Dekat bahagian atas ni macam korang nampak lah ada extra button macam yang korang boleh jumpa dekat controller, dekat korang punya DualSense, which is dekat sini korang nampak lah ada R1, ada L1, ada R2 dan juga L2. So far tekan tu sedap. Haptic dia saya tak sure macam mana, nanti kita try. So dekat sini ada juga power button, ada LED indicator, dan dekat situ juga ada port pengecasan, ada untuk audio jack dan juga volume rocker. So kalau korang tengok lagi, dekat bahagian belakang ni ada lagi, yang mana lubang yang di bahagian satu ni, di bahagian atas dan juga di bahagian belakang, which is tempat angin masuk dan angin keluar. Dan juga dekat sini ada lagi extra button, ada R4, R5, L4 dan juga L5. Just nice taruh dekat sini. Untuk dia punya size tu macam korang nampak lah, memang agak besar sikit dan agak berat. Tapi bila korang guna tu rasanya sangat-sangat selesa lah. Sekarang ni kita dah pun power on Steam Deck lah. So far saya perasan dia ambil masa dalam beberapa second juga untuk boot. Agak lambat juga saya perasan, tapi tak apa. Kita dah pun masuk dekat dalam interface, dekat menu utama. Dekat sini dia punya UI tu boleh kata agak friendly user, even setup macam familiar saya dengan Steam, tapi saya rasa agak mudah digunakan. Dia running Steam OS dekat sini. Ok, saya terlupa nak inform dekat korang, unit yang ada dekat tangan saya sekarang ni version 64GB macam korang tahu. Untuk Steam Deck ni dia ada 3 version lah official, daripada 64GB sampai 512GB. Kalau korang beli yang 256 ataupun 512GB tu, korang akan dapat terus yang namanya internal storage tu pakai SSD. Kalau 64GB tu pakai biasa je. Saya terpaksa beli 64GB tu sebab yang tu yang paling senang saya dapat dari stok, yang lain tu nak kena tunggu lama. Harga saya dapat lebih kurang dalam RM2,300 macam tu lah tau. Tapi yang bagusnya Steam Deck ni, diorang sendiri yang macam suggest korang boleh je, kalau korang beli 64GB tu, korang boleh tukar external hard disk tu kan, korang boleh naikkan sampai 1TB ke apa. Make sure korang kena pandai lah benda tu. Dan satu lagi benda yang special pasal Steam Deck ni, dia ada dia punya desktop mode lah. Lepas ni kita akan tunjuk. So macam korang tahu kan, saya just pakai Steam Deck 64GB untuk running game GTA 5 yang 100GB lebih ni. Saya just sumbat dia dekat dalam SD card dekat bahagian bawah. So far boleh kata dia running dengan sangat-sangat smooth. Saya pun macam tak expect benda tu. Dan untuk pengetahuan korang kan, game yang korang nampak GTA 5 ni, saya baru je beli semalam. Sebab saya ni bukanlah macam hardcore gamer tau. Saya memang tak ada game Steam langsung tau. Yang ni saya beli semalam, harga dalam 100 lebih juga. Dan yang paling saya macam agak tension, nak tunggu download 100GB pakai Steam Deck ni ambil masa daripada petang sampai pagi tu tau. Lama gila kot. Memang saya pun macam tak expect lah macam ni. Nak kata internet saya tu agak ok juga, dalam 100Mbps. Kalau saya download pakai PS5 tu macam agak laju juga. Saya tak pasti kenapa agak lambat download pakai Steam Deck. Tapi tak apa. So dekat sini macam korang nampak, kita akan cuba explore. Saya sendiri pun tak banyak sangat pengalaman pakai Steam Deck, sebab saya pun pengalaman tak lama dengan Steam Deck. Tapi saya just nak tunjuk dekat korang apa yang saya perasan dekat sini, apa yang saya nampak.
So di bahagian bawah ni macam biasalah, what's new, friend, recommend. Kalau korang masuk dekat bahagian Steam ni, korang tekan button tu. Kalau korang pergi dekat bahagian library ni, kalau game-game yang korang ada dekat dalam Steam, dia akan keluar dekat sini. Macam saya ada satu je. So next kita akan pergi di bahagian store lah, yang mana kalau korang nak terus beli ke, korang nak macam download game ke apa ke, boleh masuk dekat dalam store. Yang bagusnya, dia akan tunjuk game mana yang korang boleh main yang compatible dengan Steam Deck tau. Korang akan nampak dekat bahagian atas tu ada macam icon. So dekat sini semua game ni memang compatible. Ada yang free, ada yang berbayar, depend pada korang. So kita tengok apa lagi ada dekat sini. Friend chat, media, download dekat bahagian setting. Kalau korang masuk dekat bahagian setting, dekat sini ada apa je, kita akan cuba check. Ada sistem, lepas tu saya dah pun update yang paling latest, security, internet, notification. Dekat bahagian display dekat sini dia ada auto brightness, just nice. Kalau tak silap saya, untuk model yang Nintendo Switch ni dia tak ada auto brightness. Ok, untuk dia punya resolution screen dekat sini agak kecewa sikit lah. Dia just support 720p which is HD. Dalam dia punya screen tu pakai IPS LCD je, bukan OLED. Kat bahagian bawah ni kalau korang pergi lagi, just ada storage. Korang boleh tengok saya punya storage sekarang ni, saya pakai 128GB micro SD tambahan. Saya sumbat dekat dalam ni je. So korang macam ada option lah, sama ada korang masuk terus dekat dalam game tu, dekat dalam internal, ataupun dekat micro SD tambahan. So kat bahagian yang quick access ni, dia macam quick notification panel lah. So dekat sini korang terus boleh access, macam kalau korang nak naikkan dia punya brightness kan, audio dan banyak lagi. Ok, sekarang ni kita tak nak sembang panjang, kita akan cuba terus main game. Kita nak tengok macam mana kualiti dia. Kita akan main game yang kita ada sekarang ni. So dekat mana game tadi, kita back balik. Ok, dekat sini kita ada GTA 5. Kita tekan dulu play. Kita dah pun masuk dekat dalam gameplay. So far memang sangat-sangat nostalgia lah. Dah lama saya tak main game ni. Grafik quality pun bagi saya agak ok lah untuk sebuah konsol yang handheld macam ni. Untuk grafik setting dekat sini, saya just setting yang default sahaja. Korang boleh adjust kalau korang nak dekat bahagian setting. Kita akan cuba check dekat grafik dekat sini, advanced grafik. Ok, just nice. Kita akan back balik. Apa yang korang perlu tahu, kita akan masuk dekat bahagian quick access. Bateri sekarang 89% lah. Kita akan tengok nanti berapa banyak bateri akan drop. Ok, so untuk advanced view ni kan, kalau korang tekan, dekat sini ada benda yang function lah. Contohnya, kalau korang pergi dekat sini, korang tekan yang performance overlay level. Korang tekan ni, dia akan keluar dia punya FPS counter dekat bahagian kiri. Kalau korang naikkan lagi, ada banyak bacaan yang korang boleh dapat dekat sini. So far, saya just nak tengok dia punya FPS counter je. Kat bahagian bawah ni ada lagi function lah, macam korang boleh adjust dia punya frame rate. Kalau korang rasa nak jimat lagi bateri tu kan, kejap, kita akan pergi. Ok, nak jimat bateri, korang boleh lowkan dia punya macam refresh rate, thermal power ni kan, limit ni boleh adjust, banyak benda korang boleh adjust. Untuk FSR ni kan memang sangat function lah, dia akan upscalingkan resolution yang ada dekat game ni. So korang akan nampak quality dia lebih menarik. So far kita akan cuba main dulu lah, tengok macam mana feel lah kan. Layan dulu geng. You always was old choosy motherfucker. The money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace. I'm good. You ain't even testing me. Yeah. Smoking dope, doing 360s in the mini. She has the mini getting shreddy. Oh! I know you want to get to this train. I read your mind. Kat ni kan, saya just baru main satu game je tau dekat Steam Deck. Kita main GTA 5 je baru. Sebab tu je game yang saya ada satu-satunya dekat dalam Steam Deck. Saya memang plan nak download banyak lagi game. Saya akan beli, tunggu ada sale nanti saya akan beli banyak game lagi lah. Kita akan try. So far dekat sini, walaupun kita just main GTA 5 je, tapi pengalaman dia memang rasa shock gila. Lagi korang just main dekat dalam PC yang konsol muda alih macam ni, memang best gila. Sound pun boleh kata agak ok. Dia punya quality pun memang boleh kata sedap mata memandang lah. Mungkin kita akan buat banyak lagi review pasal Steam Deck. Kalau korang berminat, korang boleh komen. Untuk sekarang ni, just sampai sini dulu lah gaming test kita kan. One more thing yang saya nak tunjuk dekat korang, macam yang korang tahu tadi, saya ada sebut pasal desktop mode. Untuk masuk dekat dalam desktop mode tu, first kali korang kena tekan Steam. Dan dekat bahagian button power ni, korang kena tekan, nanti akan keluar beberapa option. Korang just tekan switch to desktop dan korang tunggu dia masuk lah.
Alright, kita dah pun masuk dekat dalam desktop mode yang mana sekarang ni kan dia running Linux lah. Dia lebih kurang macam Windows juga experience dia. Saya pun tak pernah ada experience dengan Linux. So far saya perasan macam simple je. Korang boleh pakai trackpad dekat sini. Bila korang guna, dia akan ada rasa macam vibration. Katanya boleh install Windows tau. Saya memang ada plan nanti nak upgrade saya punya SSD dengan pasang ataupun install Windows. Mungkin kita akan buat dekat next review. Kalau korang berminat, korang just comment je. Spek dia tu kan, saya tak nak sembang panjang, tak nak sembang technical sangat. Korang just boleh tengok je dekat screen. Saya akan berbual dia punya spek, tapi secara ringkasnya kan dia punya chipset tu di run custom AMD Zen 2. Boleh kata architecture yang diguna pakai tu sama macam yang ada dekat PS5 dan juga Xbox Series X tau. Untuk RAM ada satu je 16GB, untuk ROM tu berbeza-beza daripada 64 sampai 512GB lah. Kalau korang rasa tak cukup, korang of course boleh tambah, boleh tukar pakai SSD yang lebih besar dekat situ. So macam mana korang nak dapatkan Steam Deck ni dekat Malaysia? Memang susah, memang tak ada sebab dia tak official. Nak tak nak korang kena beli import lah. Saya perasan dekat Shopee pun ada banyak seller buat pre-order. Untuk pre-order ni harga dia berbeza-beza lah, depends jugalah. Dan kalau korang rasa macam nak lebih faham, nak lebih belajar mendalam pasal Steam Deck ni, rasanya korang boleh join lah Steam Deck Malaysia dekat Facebook. Rasanya lagi mudah, diorang bagi tahu macam-macam dalam tu. So rasanya sampai sini dulu untuk video first kita, video unboxing. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal device ni, pasal Steam Deck ni, mungkin kita akan buat lebih banyak video pasal Steam Deck. Kalau korang tahu, korang boleh komen. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ini. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.